Okey, so untuk bab 1, okey, tajuknya rangsangan dan gerak balas. Okey, di bawah tema 1 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey. So ada berapa subtopik? Ada 1, 2, 3, 4. Iaitu 1.1 sistem saraf manusia, 1.2 rangsangan dan gerak balas manusia. Okey, 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Kemudian yang terakhir 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. So fokus kita 1.2 and 1.1. Okay. Ada yang baru masuk, cikgu cuba keluar dan menerima dia. Okay. Minta maaf. Okay, lain kali ingat hadir lebih menempati masa. Okay, 5 minit lebih awal. Okay, kalau tidak mungkin kamu akan tercicir di luar sana. Okay, cikgu teruskan. Okay, semakin tanpa penyertaan, tanya. Okay. So, ini tema dan subtopik dalam bab 1 rangsangan dan gerak balas. So, kita detailkan lagi. Apakah hasil pembelajaran kita hari ini? Okay. Saya harap you nampak kalau tak nampak tolong tanya Okay. So hasil pembelajaran 1.2, okay, sorry 1.1 sistem saraf manusia, okay, ada 3. So yang pertama ialah memeliharakan dan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Okay. Kedua ialah membuat urutan aliran dalam tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. So ada 2 tindakan okay, terkawal dan luar kawal. Okey, dan yang ketiga mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Okey, apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan kita? So ini untuk 1.1. Sebenarnya sebelum ni cikgu dah terangkan. Cuma agak terkendala kerana masalah lain. So hari ini cikgu dah petik satu video daripada link YouTube yang tak panjang, hanya 5 minit lebih. Okey, so saya akan tayangkan dan saya harap saya boleh buat ulang kaji yang ringkas kepada kamu, dan selepas ini link YouTube ni cikgu akan kirimkan. Okey, sebagai bahan ulang kaji 1.1. So ini kebaikannya kerana kita boleh berulang kali, okey, menonton, menghayati dan memahaminya. Okey, so cikgu akan tayangkan video ini yang lebih kurang tak sebenarnya tak sampai 5 minit 5 minit aja. So tolong bertanya jika ada bahagian yang kurang faham. Jangan mengharapkan kita boleh mengingati semua fakta dalam masa 5 minit ini. Tak mungkin, tapi at least kita faham dan kita tahu di mana tempatnya untuk mencari jawapan apabila kita menghadapi masalah. Okey, boleh dengar? Saya menanti respon anda. Faham tak? Kalau sila respon. Sila bersuara you type, cikgu tak nampak. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan, masa cikgu present, saya tak nampak paparan skrin di bahagian yang kamu type itu, tuan. Halo. Okey, Zoyang faham faham Okey. So cikgu akan tayangkan video 1.1
Okey, sebagai ulang kaji, apa sahaja lepas ni tolong bertanya. Kalau tidak, cikgu akan menanyakan kamu Okey. So, sila menonton dan harap boleh faham. Sistem saraf manusia, sistem saraf pusat, sistem saraf periferi yang masing-masing terdiri daripada otak dan saraf tunjang, saraf kranium dan saraf spina. Fungsinya, fungsi sistem saraf manusia mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan, iaitu mengesan rangsangan dan menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Akhirnya mendaksir impuls tersebut dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Itulah fungsi sistem saraf manusia. So, tindakan manusia ada dua jenis, yang terkawal, yang luar kawal. Di mana tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata dan saraf tunjang, yang dikenal sebagai tindakan refleks. Okey. Untuk tindakan terkawal, tindakan di mana gerak balas manusia yang disedari, yang dilakukan mengikut kehendak, yang dikawal oleh otak. Contohnya, belajar, bersenam, berfikir. Yang di bawah ialah laluan adapun urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Daripada rangsangan kepada reseptor, impuls dan seterusnya. Okey, terlalu cepat, is okey. Cikgu akan ulangi dengan mengkongsikan link YouTube nanti. Ini untuk tindakan luar kawal. Berlaku secara serta-merta tanpa disedari, tidak dilakukan mengikut kehendak, tidak dikawal oleh otak, tapi dikawal oleh medula oblongata dan saraf tunjang. Okey, yang ini urutan aliran impuls. Antara contoh tindakan luar kawal termasuk denyutan jantung, peristasis di usus ataupun di esophagus dan persin. Ini bahagian yang mengawal tindakan luar kawal. Medula oblongata yang bertanggungjawab untuk tindakan seperti denyutan jantung, peristasis, pencernaan, tekanan darah dan rempesan aereo secara automatik. Boleh berlaku walaupun kita tidur. Seterusnya yang dikawal oleh saraf tunjang, contohnya sentakan lutut, muntah, menarik jari daripada objek yang panas dan sebagainya. Cantik otak di dalamnya banyak neuron, iaitu sel-sel saraf. Inilah sel-sel saraf.
Okey, sekian, terima kasih untuk Satopik 1.1. Okey. So, okey. Macam mana? Adakah lebih memahami selepas menonton video YouTube yang hanya 5 minit? Dan baiknya kita boleh membaca, menonton berulang kali sehingga kita faham, sehingga kita dapat hafal, okey, fakta yang berada di dalamnya. Okey, itu untuk 1.1. Okey, sekarang ni cikgu nak bertanya okey. Okey, apa masalah ataupun yang kurang faham di sepanjang perbincangan? Okey, tiba silakan yang nak bertanya sila bersuara. Masih pendiam lagi, jangan malu dalam proses pembelajaran. Okey, tak ada malulah. So cikgu cuba untuk membimbing kamu dan cikgu rasa ada pengalaman yang mencukupi ada ilmu yang mencukupi untuk membantu kamu. So jangan malu untuk bertanya. Okey, so setakat ini hanya Zoyang sahaja yang respon Okey, dan yang lain menaip sahaja. Okey. Ingat type nama dan serah di bahagian chat. Kalau tidak, cikgu tak boleh mengenal pasti kehadiran kamu. You log in dengan nama masing-masing tapi kadang-kadang bukan nama sebenar kamu. So sila type nama Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu terpaksa okey, menanya sebenarnya. Sekarang ini masa dah berlalu 24 minit. Okey. Okey, so ini slide PowerPoint yang sekali lagi okey menunjukkan 1.1 sistem saraf manusia. So di sini cikgu akan bertanya dan saya perlukan respon yang cepat supaya tidak terkendala supaya tidak terkendala. So tolong respon dengan cepat. Cikgu tak akan tanya yang susah payah. Okey. So yang basic sahaja. Kalau tidak, cikgu tak dapat bernilai anda kefahaman kamu. So sila bagi respon dengan cepat. So kita tengok. Okey, sistem saraf manusia, okey, sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, saraf kranium dan saraf spina. Okey, manakala dua-dua bahagian ini dinamakan sistem saraf apa? Ya, sistem saraf periferi. So, ada dua bahagian penting. Okey, sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf periferi dan sistem saraf manusia di mana saraf pusat okey ada dua bahagian iaitu otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Okey, itu secara umumnya. Okey. So soalan saya. Kerana macam tak ada respon, baru masuk tengok siapa yang baru masuk. Azrai. Okey, jiwa. Boleh tak namakan dua bahagian yang penting dalam sistem saraf manusia, Ziva? Boleh bersuara? Dua bahagian penting dalam sistem saraf manusia. Cikgu masih menanti Okey, Yi Chen macam mana Yi Chen? Saya Yi Chen. Okey, cikgu menolong sikit. Sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan satu lagi sistem saraf apa? Yi Chen? Sistem saraf periferi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, cikgu perlu respon baru saya tahu di mana. Ada tak you menerima mesej saya? Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan panik dalam proses pembelajaran. Okey, tak ada malu-malu Okey. Kita teruskan.
Okey, walaupun ini ulang kaji tapi kita kena ambil tahulah, okey. Perkara untuk 1.1 ini banyak yang kena hafal tapi jangan paksa diri. Okey, memahaminya dulu. Okey. Ini dua bahagian yang penting dalam sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Okey. Perkara ataupun nota di sini sebenarnya nota tambahan saja Tak apa, cikgu akan kirimkan nanti, boleh baca sendiri. Okey, kita teruskan untuk sistem saraf periferi Okey. Okey, ini bahagian dalam otak. Okey. Tak perlu menghafal semua fungsi-fungsi bahagian dalam otak. Cikgu highlightkan apa yang you perlu tahu untuk peringkat PT3. Okey. So, yang pertama, ini otak. Okey, otak manusia. So, otak manusia ada 3 bahagian Okey, yang paling besar bahagian ini kita nama dia cerebrum. Okey, yang bahagian yang lebih kecil ini kita nama dia cerebellum. Okey, satu brum, satu belum. Okey. Bahagian yang cikgu lukiskan, yang saya lukiskan untuk bahagian kuning ini, cerebrum dan cerebellum ini, okey, peperanan dalam tindakan terkawal yang disedari, yang boleh dikawal. Okey, tapi ini dia yang cikgu sekarang ini bulatkan dengan pink color ini. Namanya medulla oblongata. Okey. Medulla oblongata bersama-sama dengan saraf tunjang yang berpanjangan ke bawah ini, okey. Peperanan dalam tindakan luar kawal yang tanpa disedari yang berlaku secara automatik. Okey So otak yang bahagian cerebrum, cerebellum, kemudian medulla oblongata, masing-masing peperanan dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, kita teruskan. Kerana ini ulang kaji, cikgu kena cepat sikit. Okey. Ini dia. Ini yang cikgu masukkan cerebrum. Okey, dan cerebellum. Okey. Kita perlukan contohlah supaya lebih faham. Yang dikawal oleh cerebrum, yang dimaksudkan aktiviti disedari. Ini dia. Contohnya menulis, menari, menyanyi. Sesiapa sahaja di sini boleh tak bagi contoh selain daripada 3 ini? Silakan cepat bersuara. Selain daripada menulis, menari, menyanyi yang dikatakan tindakan terkawal. Okey, satu contoh lagi. Sesiapa sahaja yang ada idea, Berjalan. sila respon cepat. Sekali lagi minta maaf. Berjalan. Berjalan. Very good. Good contoh. Okey, tanya. Untuk luar kawal, okey, yang dikawal oleh medulla oblongata, okey, dan saraf tunjang di sini dia kekurangan sikit, yang dikatakan melakukan aktiviti tanpa disedari. Okey. Contoh-contoh yang dikatakan tindakan luar kawal termasuk denyutan jantung, peristasis dan perkumuhan. Okey, selain daripada ini, sesiapa sahaja di sini bagi contoh satu lagi contoh tindakan luar kawal. Cikgu menanti dalam masa 20 saat saja. Okey, kepada yang ada buku teks yang sudah datang hari itu, ambil buku teks tingkatan 3 ataupun dah download buku digital di mana cikgu dah sharekan link sebelum ini, tolong boleh rujuk. Okay, so what's your answer? Contoh selain daripada 3 ini yang dikatakan tindakan luar kawal yang tanpa disedari. Cikgu masih menanti jawapan. Cikgu masih menanti percubaan. Dipersilakan.
Bersin. Bersin. Very good. Okay, siapa yang menjawab ini? Saya. Saya itu siapa? Boleh tak bagi nama? Cikgu tak nampak skrin Google Meet sekarang ini. Siapa nama yang memberikan jawapan bersin yang tepat dan lambat sikit? Azrai. Okay, Azrai. Thank you. Walaupun lambat masuk tanya. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Ingat, cikgu perlu sangat respon atau nanti cikgu tak pasti saya cakap dengan kamu ke cakap dengan angin ataupun utara. Saya perlukan respon. Okay, kita teruskan. Saya harap hari ini kita mencapai apa yang cikgu dah rancang. Okay, ingat buku sumber semua ada. Tolong buat persediaan awal. Nak jalan-jalan. Okay, mungkin slide sudah habis. Okay, dah lah. So, ini bahagian 1.1. Sistem saraf manusia. Okey, sekarang ini slide yang terakhir bagi saya, okey, untuk hari ini. Minta maaf, sudah terlari sikit. Kita balik kepada slide yang pertama. Okey. 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. So, saya nak terangkan dulu tentang organ deria. Kita ada banyak organ. Ada jantung, ada perut, ada mata dan sebagainya. Okey, untuk topik rangsangan dan gerak balas, kita kena tahu organ deria. Okey, organ deria. So, soalan saya yang pertama, ada berapa jenis organ deria di dalam badan manusia? So, sesiapa sahaja yang tahu ataupun nak cuba, jawapannya dipersilakan sekarang ini. Okey. Berapa jenis organ deria yang ada di dalam manusia? Berapa jenis? Cepat. Jelas tak? Berapa jenis organ deria dalam badan manusia? Okey, berapa jenis organ? Berapa? Bilangan sahaja. Silakan cepat-cepat. 5. Jangan buang masa. Okey, sekali lagi jawapan anda. Yang menjawab tadi, cikgu bagi pilihan ada 3, 4 atau 5. Which one? 5. Terima kasih. Siapa yang menjawab ini? Niveta. Okey. Ingat percubaan anda yang betul, cikgu akan bagi penilaian PBD. Okey, so cikgu nak menolong supaya lebih banyak markah skor kamu dalam PBD. So, jawab sahaja. Salah tak tolak. Tapi betul, cikgu tambah markah. So, cikgu sentiasa buat catatan cikgu nak menolong So, tolong respon banyak. Okey, salah cikgu tak tolak. Betul, cikgu bagi markah. So, boleh tak namakan 5 jenis organ yang dimasukkan tadi? Cikgu bermula dengan yang biasanya ditanya dalam PT3. Sudah banyak kali organ deria ini disoal dalam PMR dan PT3 yang bermula sejak 2014. Okey, saya beritahu. Okey, yang pertama ialah mata. Okey, saya terangkan atau mengkaitkan sikit tentang organ deria. Kenapa cikgu nak bermula dengan organ deria ataupun memperkenalkan organ deria dalam topik 1.1, 1.2 ini? Okey, ada sebabnya. Rangsangan. Okey, kita balik kepada rangsangan. Mata menerima rangsangan cahaya. Ya, tolong tengok ataupun lihat apa yang cikgu type. Okey, cahaya ialah rangsangan yang diterima oleh mata. Okey, so saya bagi lagi organ deria yang kedua, hidung. Siapa yang bagi? Apakah rangsangan yang diterima oleh hidung? Sebelum menjawab nama contohnya Azrai, kemudian jawapannya apa?
biar cikgu buat catatan dan memberikan penilaian PPD sepanjang perbincangan. So, sebelum berikan jawapan, berikan nama Okey. Hidung. Apakah rangsangan yang boleh diterima oleh hidung? Hello? Sila cuba. Hidung. Okey, rangsangan yang boleh diterima oleh hidung bermula dengan B huruf dia. So, apa jawapan anda? Kemudian ada dua lagi. Boleh Bau. menerima apa? Terima kasih. Siapa yang menjawab ni? Akmal. Akmal. Tanya. Dah ada 3 orang respon. Okey, ini yang saya nak. Jangan malu-malu. Okey. So, yang ketiga, saya tak nak bagi lagi. Ada 3 lagi jenis organ doria yang berada dalam manusia. So, yang ketiga, siapa nak cuba? Apakah organ doria yang cikgu maksudkan? Yang ketiga, Ini. mata menerima rangsangan cahaya. Okey, sorry Okey, siapa ini? Apa jawapan anda? Azra'i. Telinga. Azrael lagi Azrael lagi. Okey, yang ketiga, jawapannya? Organ doria yang ketiga. Telinga. Tanya, betul? Okey. Apa rangsangan yang boleh diterima oleh telinga? Silakan. Dengar. Mendengar ialah kata kerja. Tapi rangsangan yang diterima oleh telinga ini bukan mendengar lah. Tak tepat. Okey. Siapa lagi? Lain yang nak mencuba? Ini maksudnya belum buat ulang kaji lagi Walaupun quizzes ataupun quiz sudah buat maksudnya tak cukup rajin Okey, saya tak cakap malang tak cukup rajin. Tolong okey, tolong kita usaha sikit. Tanpa kawalan kita kena pasti. Okey, balik kepada soalan. Apa rangsangan yang boleh diterima oleh telinga? Yang lain nak skor PBD, tolong jawab. Salah tak apa, it's okay. Cepat. Tolonglah, saya kena tolong, lambat sangat. Okey. Rangsangan yang boleh diterima oleh telinga bermula dengan B. Apakah nama tu? B juga. Apa? Cepat. Bunyi. Tanya siapa yang menjawab ni? Coming. Okey, cikgu dapat catatan. Okey, thank you. Okey, yang ketiga, organ doria yang ketiga. Cepat, siapa yang nak menjawab? Bagi nama dulu. Tak senang, tak susah. Cepat. Ini sebagai permulaan. Yang you perlu tahu sebelum masuk topik ini. So, cepat sikit. Cepat. Sekali lagi, tak jelas suara anda. Niveda. Okey, yang keempat. Organ doria yang keempat. Kulit. Yes, kulit Okey, kalau tak silap. Okey, suara macam tak jelas. Apakah rangsangan yang diterima yang boleh dikesan oleh kulit? Cepat. Saya tolong sikit, start dengan S. Sentuhan. Yes, tanya sentuhan. Sentuhan ini dibahagi kepada 5 lagi Okey, saya tak boleh tunggu lama sangat. Okey, saya bagi. Sentuhan ini ialah rangsangan yang boleh dititirkan, dibahagikan lagi kepada sentuhan sendiri, kemudian panas, sejuk, sakit dan tekanan. Saya ulang. Sentuhan ni termasuk sentuhan sendiri, sejuk, panas, sakit dan tekanan. Okey, itu organ doria yang keempat. So the last one. Which one? What is the organ doria yang kelima? Cikgu minta maaf cikgu, you nampak apa webcam cikgu dah tunjukkan organ itu. Ini dia. Apa tu? Cepat respon sampai cikgu nak pelakon, cepat. Tak nampak ke? Halo. Organ doria yang kelima.
mata, hidung, telinga, kulit dan yang ini. Berapa kali you nak saya tunjuk Malulah cikgu. Cepat. Siapa respon? Lidah. Yes. Baru nampak lidah cikgu yang tak berapa panjang itu. Okay. So apakah rangsangan yang diterima yang boleh dikesan oleh lidah? Nama dulu yang nama jawab. Kerana lidah cikgu tak boleh identify. Tak boleh berikan skor PBD. Cepat. Rangsangan yang boleh dikesan diterima oleh lidah. Start dengan Al. Cepat. Rasa. Rasa. Siapa yang menjawab ini? Tanya. Niveta. Lilita lagi. Mana yang lain? Kan ada 10, lebih kurang 10. Okey, cikgu nak buat sedikit tambahan. Okey, dalam buku tertentu, sama ada buku rujukan ataupun buku teks, okey, bau ada satu sinonim. Bau juga dikenal sebagai bahan kimia, dalam makanan. Yes. Bau salah. Saya dah kelang kabut dah. Okey dah. Dalam utara. So sekali lagi cikgu terangkan, hidung organ deria yang boleh menerima rangsangan bau, di mana bau juga dikenal sebagai bahan kimia dalam utara. So saya nak tanya sikit tentang rasa. Rasa pun dikenal sebagai bahan kimia, tapi bahan kimia dalam mana? Siapa yang tahu jawapan? Ini jawapan yang mungkin lebih soalan yang lebih sukar sikit lah. Saya ulang, bau juga dikenal sebagai bahan kimia dalam utara. Macam mana dengan rasa? Bahan kimia dalam apa? Cikgu dah highlight dengan warna kuning pucat So apa jawapan anda? Hello. Hidung yang menerima rasa. Rasa dikenal sebagai bahan kimia dalam mana? Makanan. Terima kasih Tanya. Okey. So, tengok. Sebelum masuk tajuk ini, sudah panjang lebar cikgu terangkan. Saya harap you boleh faham. Dan jangan buat surgery untuk menghafalnya. Itu perkara biasa kalau lupa. So, itu sebabnya kita perlu buat ulang kaji. Okey, so cikgu typekan jawapannya. Boleh cikgu screenshotkan, kemudian saya akan kirimkan nota tambahan ini dan serah kepada anda. You nampak tak? Dengan teknologi kita boleh belajar dengan lebih mudah, lebih cepat. Masalahnya apa? Terlalu banyak sampai kita malas nak melayan, malas nak belajar. Okey cikgu akan bagi nota selepas ini Okey. So, saya akan tutup bahagian testing ini. Okey, balik kepada slide Okey. So 1.2 rangsangan dan gerak baras. Okey, cikgu dah gunakan 10 minit untuk menerangkan organ deria yang menerima rangsangan. Okey, kemudian apakah gerak balas selepas rangsangan ini diterima? Dan bahagian mana yang mendafsirkan impuls supaya gerak balas yang sesuai ini dilakukan? Okey, kita teruskan Okey. Okey, kita bermula dengan dua organ deria yang saya rasa sempat untuk hari ini cikgu terangkan kerana ada 5 ini, saya rasa yang paling penting 2 ini cikgu terangkan. Okey, yang lain kita continue untuk next time. Okey, so kita bermula dengan mata. Okey, cikgu tunjukkan struktur mata dengan bahagian-bahagiannya. Okey. Hati sekejap, terlebih slide tu. Sekali lagi. Okey.
Aku cuba besarkan supaya you lebih jelas kepada ya. Ini yang lebih detail. Okey, struktur dan fungsi mata. Saya harap anda boleh nampak lah. So, tak payah worry kerana selepas ni cikgu akan kirimkan segala yang cikgu tunjukkan di sini. Okey. Kalau kita melihat struktur mata, kita akan kelirulah kerana agak banyak bahagian yang kita kena hafal. Sebenarnya bukan hafal, hanya memahaminya dulu. So, secara umumnya untuk lebih senang dalam memahami struktur dan fungsi mata ini, kita kena ada teknik untuk mengenali bahagian-bahagian yang penting dalam mata. Yang pertama, biasanya cikgu akan meminta anak murid memahami mata dari segi lapisannya dulu. Lapisan. Kita cuba tengok lapisan yang paling luar, ataupun saya akan minta di mana anak murid memahami mata ini melalui 3 lapisan yang pertama. So yang pertama ialah sclera. Nampak sclera? Lapisan yang paling luar, yang paling keras, yang memberikan bentuk kepada pola mata. Fungsinya melindungi dan mengekalkan bentuk mata. Ya. Kemudian lapisan yang kedua, choroid. Just di bawah sclera. Choroid. Di sini ada tak dia terangkan choroid? Ada. Membekalkan makanan dan oksigen kepada mata, menyerap dan mengelakkan pantulan cahaya dalam mata. Choroid ini lapisan yang diselaputi, dibekalkan dengan kapilari darah. Dengan ada kapilari darah, makanan dan oksigen dapat disalurkan, dihantar kepada mata. Kerana mata terdiri daripada sel-sel yang hidup. Sel yang hidup perlu makanan, perlu oksigen. Ulang, dihantar melalui kapilari darah dalam choroid. Disebabkan oleh kehadiran darah, jadi choroid ini adalah berwarna. Dan boleh menyerap dan mengelakkan pantulan cahaya dalam mata. Seterusnya, kita akan masuk kepada lapisan yang ketiga. Tadi sclera paling luar, kemudian choroid, dan yang paling dalam retina. Retina, Retina, bagi saya sangat-sangat penting yang membolehkan fungsi mata manusia dijalankan. Di sini, tak ada retina. Ada. Fungsinya mengesan cahaya dan mengubahnya kepada impuls saraf. Dalam retina ada banyak reseptor cahaya. So, cahaya ini akan ditukar kepada impuls. Seperti mana yang kamu dah belajar form 1, form 2, cahaya ialah sesuatu bentuk tenaga. So, bentuk tenaga cahaya akan ditukar menjadi impuls, kemudian barulah dihantar ke otak melalui saraf optik. Impuls yang dihantar ke otak ini, nanti otak akan mentafsirkan, ada beberapa bahagian yang boleh ditafsirkan oleh otak. Yang pertama, warna, bentuk, dan sebagainya. So, inilah 1, 2, 3, 4 bahagian yang cikgu sempat terangkan. Untuk bahagian yang lain, contohnya pintik kuning dan pintik putih. 2 titik ini terdapat di bahagian retina. Terdapat di bahagian retina. Saya ulang, pintik kuning dan pintik putih, 2 pintik yang berada di dalam ataupun di atas retina. Kita cuba meneliti apakah fungsi pintik kuning. Pintik kuning ini dia just opposite kepada kacamata. Fungsinya agak penting. Iaitu
peka kepada cahaya. Okey. Dan pintik kuning ni tempat yang paling banyak reseptor cahaya yang membolehkan imej yang difokuskan pada pintik ini tajam imejnya. Pintik putih pula adalah perlawanan, di mana pintik putih langsung tidak peka kepada cahaya. Pintik ini. Okey, yang bersambungan kepada saraf tunjang. Pintik putih ini langsung tiada cahaya. Maka kalau imej jatuh kepada pintik putih, langsung tak nampak. Okey. Itulah satu yang kita nama dia had dalam penglihatan manusia kerana kehadiran pintik putih. Okey, so kita teruskan dengan bahagian yang lain. Okey, ramai yang nak tanya apa itu kelemaca dan kelemair. Kelemaca dan kelemair, okey, dari segi bentuknya sama aja. Dia jelly light. Jelly light maksudnya sebara cecair. Lucina, okey, maksudnya dia ada warna. Fungsinya sama, membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Bezanya, kelemaca lebih luas bahagiannya. Okey. Cikgu highlightkan. Inilah bahagian kelemaca yang cikgu lorehkan dengan warna pink color. Ini kelemaca. Di belakang kanta mata, di depan retina. Kelemaca pula di belakang kornea, di depan iris. Fungsinya sama. Kita boleh baca kan? Kita bermula dengan kelemair yang lebih depan, membias dan memfokuskan cahaya supaya memasuki mata. Okey, untuk kelemaca pula, mengekalkan bentuk mata, membiaskan cahaya ke retina, okey, dan menyebar, memfokus imej pada retina. So, you nampak tak? Membiaskan cahaya ke retina. Itulah fungsi yang sama untuk bahagian kelemaca dan kelemair. Okey ya. So, faham dulu. Kemudiannya apa-apa yang kurang faham, boleh tanya cikgu untuk meet yang seterusnya. So, bahagian yang lain cikgu akan terangkan dengan cepat. Okey. So, seterusnya saya akan masuk kepada pupil. Pupil okey, ada nama lainnya. Ada buku teks ataupun buku rujukan yang memberikan nama pupil dia sama maksud dengan anak mata. Okey ya, pupil sama maksud dengan anak mata. Pupil sebenarnya dia ialah perkataan terjemah daripada bahasa English dalam bahasa Melayu anak mata. So kedua-duanya sama maksudnya. Ya, okey. So cukup tutup skrin ini. Okey, apa fungsi pupil? Okey, di sini ada kita bacakan. Mengawal jumlah cahaya yang memasuki mata. Ya. So maksudnya anak mata ini boleh menjadi besar, boleh menjadi kecil. Okey, kerana ada satu bahagian yang mengawal saiznya, iaitu ini dia, iris. Iris. Okey, iris boleh mengecut, boleh mengentul dan boleh mengawal saiz anak mata, iaitu pupil. Okey ya, cikgu teruskan. Bagaimana lagi yang kita tak terangkan? Ya, kornea. Kornea ialah lapisan yang melapisi anak mata ataupun bola mata. Okey, apa fungsinya? Membenarkan cahaya masuk mata dan memfokuskan cahaya ini kepada retina. So, kornea ini fungsi dia di bahagian depan bola mata. Okey, kornea ini kerana dia agak sensitif, so kornea ini dilindungi lagi oleh satu lapisan di depannya, iaitu konjungtiva. Nampak? Konjungtiva. Konjungtiva ini berada di depan kornea dan fungsinya, okey, ini melindungi kornea.
Okey. Dan seterusnya saya akan terangkan jasad silia. Jasad silia apa fungsinya? Dia boleh mengecut dan mengontrol supaya ketebalan kanda, ya nampak tak kanda ini? Diubah apabila kita memerhatikan objek yang jauh atau yang dekat. So otot silia ini akan menarik ataupun menolak kanta supaya ketebalannya dikawal. So apa lagi yang cikgu kurang dalam penerangan? Ligamen bergantung. Dia just menyokong dan memegang kanta sahaja. Yang mengubah saiz kanta ialah otot silia. So saya faham terlalu banyak bahagian, terlalu banyak fakta yang cikgu terangkan. So cikgu minta buat ulang kaji dan bertanya sekarang sekiranya ada bahagian yang kurang faham. So saya menanti dalam masa 2 minit dan cikgu buka kepada sesi soal jawab sekarang ini. Dipersilakan kepada yang kurang faham. Tak mungkin kita hafal untuk semua bahagian, untuk semua fungsinya. So, tujuan berbincang kita dalam Meet ini ialah kefahaman dulu. So, dipersilakan sesiapa yang kurang faham. Saya ulang sekali lagi. Slide ini cikgu akan kirimkan kemudian ini. So, you jangan panik, boleh buat ulang kaji kemudiannya. Ini untuk mata. Struktur dan fungsinya. Organ deria pertama. So, any question? Sila bertanya. Cikgu masih menanti lagi. Masa pun tak banyak sebenarnya, tinggal lagi lebih kurang 5 minit kalau ikut jam cikgu. 5 minit. Itu untuk mata. Halo? You masih ada tak? Masih bersama cikgu? Ada? Thank you very much. So cikgu akan teruskan seperti yang dirancang hidung secara overall. Bukan hidung sebenarnya, telinga. Kalau tak silap saya telinga. Kita teruskan No worry. Iris tadi. Telinga organ dari yang kedua secara umumnya 3 bahagian. Telinga luar, telinga dalam, dan telinga dengar. Antara bahagian yang kita kena tahu, cikgu dah tunjukkan sekarang ini, kita cuba lihatkan. Daripada luar itu, telinga luar itu termasuk cuping telinga yang berbentuk fana, yang berbentuk corong mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian salur auditory yang menyalurkan gelombang bunyi ke kentang telinga, membran nipis yang bergetar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang bunyi. Itulah 3 bahagian dalam telinga luar. Cikgu terpaksa terangkan dengan lebih laju lagi. So kita akan bermula bahagian oksikel. Oksikel ialah bahagian pertama dalam telinga dengar. Oksikel terdiri daripada 3 tulang yang kecil yang boleh saling mengetuk. Fungsinya memperkuatkan amplifier gelombang bunyi. Kemudian disambung, dihantar melalui jendela bujur. Di sini dia tak labelkan. Kemudian dihantar kepada satu bahagian yang kita namakan dia cochlea. Cochlea. So, cikgu akan highlightkan oksikel, tube eustacho, oksikel, tube eustacho dan salur sepalo bulat. 3 bahagian ini dikatakan telinga dengar ataupun bahagian yang terdapat dalam telinga dengar. Untuk telinga dalam, dia terdiri daripada 2 bahagian sahaja, iaitu cochlea dan saraf auditory. Cochlea sangat penting, dia salur yang membujur. Bentuknya macam siput kan. Di dalamnya ada banyak reseptor peka bunyi. So, cochlea ini akan menukarkan gelombang bunyi
kepada impuls. Dihantar ke otak sekali lagi. Okey. Melalui saraf, namanya saraf auditory untuk ditafsirkan apakah bunyi itu. Contohnya jeritan burung, suara ceku, nyanyian daripada kawan-kawan dan sebagainya. Okey ya. So ini sekali lagi bahagian okey dan fungsi. So kita boleh nampak banyak yang kita kena faham okey untuk dua organ yang pertama ini. Okey, so perlu masa perlu usaha. Kalau tak silap cikgu ada banyak soalan yang berkenaan dengan mata untuk kuis Google Form yang pertama tadi. Okey, so cikgu minta you boleh log in sekali lagi. Nanti cikgu akan buka semula penyertaan anda, okey, dan berulang kaji selepas you meneliti slide-slide yang cikgu paparkan. Okey, saya rasa dah cukup untuk dua organ dora yang pertama. Okey, kita ada lagi tiga yang belum cikgu sempat terangkan. Okey, iaitu lidah, kulit dan hidung. Okey, so saya harap slide yang di-sharekan kemudiannya anak murid yang berada di sini dan kawan-kawan yang lain tolong buat further study dulu. So lebih lancar selepas ini kita belajar. Okey. So macam mana untuk hari ini? Saya rasa jauh lebih baik daripada yang sebelum ini. Cikgu dah ambil langkah pembetulannya kerana saya dah tukar window laptop yang baru, bukan baru sebenarnya yang satu lagi. Di mana Windows 10 ini lebih lancar dalam presentation. Okey, lagi pun hari ini wifi line agak lancar. So bersyukur kerana hari ini kita boleh menghasilkan satu PPT yang seperti cikgu rancang. Okey, sebelum mengakhiri meet kita hari ini, cikgu tengok ada yang baru nak masuk. Agak lambat. It's okay lah. Tak apa. You boleh nampak di sini ini senarai yang cikgu akan catat nanti. Okey. So kehadiran kamu akan dicatat dan tujuan cikgu ialah untuk buat statistik, untuk buat pelaporan. Yang paling penting supaya cikgu boleh trace lah usaha anda, kehadiran anda supaya saya boleh menilai kamu dan memberikan TP ataupun tahap pencapaian tinggi dalam PPD lah. Ingat, PPD ini akan dibuat laporan. Penyertaan kamu dalam meet, dalam form, dalam quizzes sangat penting. Okeylah. So any question sebelum saya mengakhiri topik perbincangan kita hari ini? Jiwa, terima kasih sangat-sangat. Okey, hari ini best. Best bukan kerana cikgu. Okey, best kerana penyertaan kamu. Okey, dengan adanya penyertaan cikgu akan lebih bersemangat lagi dalam buat persediaan. Okey so terima kasih So ingat apa sahaja yang you perlu boleh minta. You boleh minta link YouTube, you boleh minta slide, you boleh minta soalan. Selagi cikgu termampu, cikgu nak menolong. Okey ingat, kita banyak bahan. Kita cuma korbankan sedikit masa, sedikit usaha untuk tugas kita sebagai belajar. Bukan maksudnya tak boleh main, tak boleh ada hiburan. Tapi kita kena kurangkan. Kerana kita belajar Okey, minta maaf. Lebih banyak. So, apa lagi sebelum cikgu mengakhiri perbincangan kita hari ini? Okey, masa pun dah berlalu 5 minit. Okey. Okey cikgu dah kirimkan sebenarnya quiz 1.3 kalau tak silap saya. So seperti biasa buat further reading. Okey, sebelum you menjawab. Percubaan sekali sahaja So untuk next time cikgu akan teruskan kepada 3 organ teori yang seterusnya. Kemudian cikgu akan bincangkan soalan yang you perlukan bimbingan untuk quiz 1.3. Okey. So terima kasih. Itu aja untuk hari ini dan
saya secara rasminya menangguhkan percuma